Kembali di Malaysia. Hari ini kita akan berbincang, mengupas lanjut dan meninjau perspektif tentang memperkasa sektor pertanian dan industri makanan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Terima kasih Datuk untuk pagi ini. Ya, dan kita pun berbangga hari ini dapat berkongsi tentang pertanian, industri makanan yang mana penting untuk survival negara. Dan sebelum dahulu, Datuk, kita lihat bagaimana tentang bajet yang dibentangkan. Kita melihat bahawa ada banyak belanjawan yang dibentangkan ini menunjukkan bahawa peratusan yang tinggi juga untuk memastikan kelestarian bagi pertanian dan industri makanan, MAFI dalam belanjawan 2021. Silakan Datuk Seri. Ya, MAFI merupakan antara kementerian yang mendapat peruntukan yang agak tinggi untuk bajet 2021 ni. Tetapi kalau kita lihat dari segi keseluruhannya, ia menunjukkan satu bajet yang berkurangan, lebih kurang 2,16%, lebih kurang 0,1 bilion ringgit kurang daripada bajet yang diuntukkan untuk kementerian ini pada tahun yang lalu. Tetapi kalau kita lihat pecahannya dari segi bajet mengurus, pengurangan itu melibatkan bajet mengurus sebanyak kurang 7,24%. Tapi kalau kita lihat bajet untuk pembangunan bagi kementerian ini tahun depan menunjukkan peningkatan sebanyak 10,89%. Jadi bajet pembangunan ini melibatkan penambahan 410 juta ringgit dalam bentuk inisiatif baru untuk menggalakkan pertumbuhan industri pertanian ini keseluruhannya. Itu dia. Jadi kita melihat bahawa semua sektor terjejas akibat COVID-19 yang kita pun memang mengharapkan supaya ia dapat diselesaikan sebaik mungkin sebab ia melibatkan rantaian Datuk Seri yang mana pekerja-pekerja bawahan tinggal kepada pengusaha sektor itu sebab ketika PKP dulu ada yang terdapat berfungsi, jadi hasilnya ada yang rosak dan sebagainya. Jadi bergantunglah juga kepada mungkin apa insentif yang ada untuk membantu mereka untuk bangun kembali. Sebab tadi Datuk Seri sebutkan tentang pembangunan itu perlu diteruskan sebab ia menjamin rantaian yang bagus untuk pekerjaan, untuk pembekalan kepada pelbagai sektor. Jadi apa barangkali tonik yang diperlukan untuk membangunkan kembali ini supaya terus mantap pada landasan yang tepat. Ya, kita harus akur dan insaf bahawa bajet ini adalah untuk menggalakkan pertumbuhan. Tetapi tidak cukup untuk membangunkan industri itu keseluruhannya. Kalau kita lihat tumpuan bajet 2021 ataupun bajet-bajet sebelum ini adalah untuk memastikan petani, penternak, nelayan dapat terus mengeluarkan bahan makanan untuk rakyat Malaysia. Tetapi kalau kita lihat dari segi untuk membangunkan keseluruhan industri, kita mesti bercakap tentang penglibatan pihak industri yang besar, private entity yang besar. Dan di pihak kementerian adalah majlis tugas kementerian untuk mengolah dasar yang boleh merangsang pertumbuhan industri keseluruhannya. Jadi bajet ini untuk nelayan dalam bentuk subsidi, untuk agensi-agensi kementerian dalam bentuk pembangunan, untuk memastikan kelestarian pembangunan industri ini terus berjalan rancak untuk kepentingan rakyat Malaysia keseluruhannya. So kita bercakap tentang memastikan ada makanan di atas meja. Jadi kementerian ini bertanggungjawab untuk memastikan bahawa nelayan terus mengeluarkan hasil, petani, peternak terus mengeluarkan hasil. Pada masa yang sama, kita olah dasar untuk melibatkan penyertaan pihak industri yang lebih besar, berskala besar. Dan pada ketika itu kita bercakap tentang industri ini akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan agriculture, pertanian ini untuk sekian lama, beberapa tahun yang lalu menyumbang lebih kurang 3,7%. Dan untuk tahun depan ni 2021, kita diunjurkan untuk menyumbang lebih kurang 4,7% daripada KDNK. Jadi merupakan satu industri yang besar yang dilihat oleh Menteri Kewangan sebagai satu sektor yang akan terus menyumbang KDNK negara. Jadi seperti saya katakan awal tadi, MAFI, kementerian ini, diberi peruntukan lebih kurang 4,79 bilion untuk tahun depan.
dan tentu sekali sedikit pengurangan di sana-sini. Tetapi secara keseluruhannya kementerian ini antara kementerian yang dilihat sebagai satu kementerian yang penting yang akan terus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan macam mana Datuk Seri melihat elemen kreativiti? Saya tadi ada nampak visual tentang kebun komuniti yang mana dalam apa situasi pun perlu ada kreativiti, ilmu, kebijaksanaan untuk menjana hasil lah. Yeah. Jadi pastinya saya percaya Datuk Seri banyak berjumpa dengan golongan nelayan, bagaimana dia punya masalah yang berbeza. Tapi di kalangan petani moden yang baru nak bermula ni juga harus diberikan rangsangan. Jadi macam mana kreativiti juga diperlukan untuk memacu pertanian ini. Okey, kebun niti antara program yang dilakar dalam 7-8 inisiatif oleh kementerian ini. Jadi kita ingin melihat masyarakat bandar ataupun masyarakat pinggir bandar boleh menggunakan ruang tanah yang ada untuk berkebun. Dan bukan kecil penuntukannya, kita bagi dah habis sebelum ini 10 juta ringgit dan untuk bajet akan datang sebanyak 30 juta ringgit diuntukkan untuk program kebun niti. Jadi kita ingin melihat masyarakat bandar terus mengusaha tanah-tanah lapang yang ada di sekeliling rumah pangsa, di rumah mereka, untuk menanam sayur-sayuran untuk keperluan sendiri. Buat Jabatan Pertanian, kementerian ini akan membantu dari segi nasihat, dari segi input alat-alat dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu program yang popular ketika ini. Initially dibagi 10 juta ringgit tetapi dah habis. Sebab itu untuk bajet akan datang ini diuntukkan sebanyak 30 juta ringgit oleh Kementerian Kewangan untuk merangsangkan pengeluaran hasil sayur-sayuran untuk kegunaan sendiri. Dan saya difahamkan juga banyak teknologi terkini sebab bila kita sebut tentang berimpak tinggi itu pastilah melibatkan modernisasi yang kemudian juga perlu ada pemantauan. Kadang-kadang kita invest dalam setengah sektor tapi bahukan hasil sebab bila ada teknologi baru ni juga melibatkan kos. Jadi apa pemantauan yang dilakukan supaya ada impak bermaksud hasilnya itu menguntungkan, malah mencipta pula rangkaian baru untuk wujudnya peluang-peluang perniagaan baru, orang muda yang mahu terlibat dalam perniagaan? Ya, kita melihat bajet ini sebagai satu bajet yang menyusun untuk merangsangkan pertumbuhan semua sektor dalam industri pertanian. Sebab itu kita lihat ada bantuan untuk nelayan ditingkatkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan untuk lebih kurang beberapa ribu orang nelayan. Kita melihat ada bantuan untuk petani, untuk pasawa. Jadi ini merupakan, seperti kita katakan awal tadi bahawa ini merupakan satu bajet untuk merangsang pengeluaran yang berkekalan, pengeluaran barang makanan yang berkekalan untuk negara kita. Sebab itu kita di kementerian kita ingin memastikan bahawa setiap bajet peruntukan yang diuntukkan untuk kementerian ini akan digunakan sepenuhnya untuk membangunkan industri ini. Langkah-langkah akan terus diambil untuk memastikan tiada keteresan, memastikan bajet yang diunjurkan untuk kumpulan-kumpulan sesar ini akan dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh kumpulan-kumpulan sesar yang dihajatkan oleh kementerian. Jadi kita melihat bahawa walaupun dalam keadaan ekonomi yang tidak merangsangkan bagi negara pertumbuhan ekonomi, tetapi kementerian ini dilihat sebagai antara kementerian yang perlu terus dirancangkan pertumbuhannya untuk memastikan rakyat Malaysia terus mendapat bahan makanan yang diperlukan. Biasa. Jadi tentu sekali beberapa langkah yang dibuat oleh kementerian untuk memastikan pertumbuhan industri. Rupanya antara salah satu inisiatif untuk memacu pertumbuhan teknologi dalam industri perikanan rupanya. Kalau kita lihat sekian lama kita bergantung nelayan-nelayan di zon A perlu ditingkatkan kepada zon B dan zon B ditingkatkan kepada zon C. Yang itu diuntukkan 150 juta oleh kerajaan bagi meningkatkan teknologi penangkapan kapal ditingkatkan dari segi dan sebagainya. Jadi merupakan langkah yang akan khusus untuk membangunkan industri dalam semua sektor
dalam industri pertanian ini. So nelayan ada, petani ada, pesawat ada. Dan kita harapkan agar budget ini akan dapat merancangkan pertumbuhan keseluruhan industri. Itu dia. Dan kita pun setiap hari baru ni memang heboh juga isu bawang. Jadi kita juga mengharapkan juga ini mungkin apakah ini cerminan kepada jaminan food security kepada keperluan penting utama supaya sentiasa perkara itu mencukupi dan kita juga mampu menjadi pengeluar bukan hanya lagi sebagai pengimport. Okey, dua item bahan makanan yang kita masih mengimport terlalu besar, iaitu beras dan daging dan tenusuk. Jadi ini merupakan tumpuan kementerian untuk memastikan kita akan mengurangkan import beras dan juga daging ini daripada luar. Jadi kalau kita lihat dua item ini merupakan item penting. Satu dalam jawatankuasa Kabinet on Food Security, security makanan yang dibentuk semasa PKP awal dahulu dan dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Kita ingin memastikan dua bahan makanan ini dapat ditingkatkan dan mengurangkan pergantungan kita terhadap import daripada luar. Jadi beberapa langkah telah dirancang dan akan dipastikan diambil untuk memastikan kita akan dapat mengeluarkan beras lebih banyak. Tetapi saya baru dimaklumkan oleh pegawai saya di kementerian, dilihat daripada data yang dikumpul oleh Jabatan Pertanian untuk tahun 2020 ini, menunjukkan bahawa pengeluaran beras negara kini meningkat daripada 70% SSL pada 79% SSL setakat ini. Jadi berarti kita tahun 2020 ini kita mampu mengeluarkan beras 79% daripada keperluan. Ini merupakan data rekod yang dibagi kepada saya oleh Jabatan Pertanian semalam. Jadi berarti kita ada potensi untuk meningkatkan tahap SSL kita untuk beras. Jadi kita akan bekerja keras untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada import bahan makanan daging dan tenusuk. Melebihi 90% ni kita punya tahap serenity? Kita masih bergantung lebih kurang 77% untuk daging daripada luar negara. Kita cuma mampu mengeluarkan lebih kurang 23-24% daging. Dan tenusuk kita cuma mampu mengeluarkan lebih kurang 35% daripada keperluan. Jadi merupakan tumpuan kementerian. Jawatankuasa Kabinet on Food Security itu bersetuju untuk membentuk lembaga ruminan umpamanya yang akan menumpu usaha untuk meningkatkan pengeluaran daging dan tenusuk untuk negara kita. Jadi ini merupakan dua fokus. Kalau dari segi items yang lain, bercakap tentang sayur-sayuran, ada sayur yang kita ekspor, tetapi sayur temperate kita import. Dari segi udang, makanan laut, sebagian besarnya kita mampu untuk memenuhi keperluan tempatan, tetapi ada sektor yang dalam sektor perikanan ini, udang, harimau umpamanya, kita ekspor ke luar negara. Jadi ada item-item makanan yang kita mampu menjadi pengekspor, tetapi certain item yang kita masih bergantung dengan import daripada negara luar. Jadi ini merupakan cabaran di kementerian dan kita harap kita akan dapat mengolah dasar yang lebih kondusif untuk memastikan pihak industri mencebur dalam dan melabur dalam industri pertanian keseluruhannya dan akan mampu meningkatkan SSL kita. Itu dia. Untuk keperluan makanan. Dan saya juga bertanya tentang pelantikan pertubuhan peladang kebangsaan Nafas sebagai pengedar benih padi yang sah. Sebab ini amat penting untuk menjamin ekosistem padi itu sendiri. Jadi macam mana proses dan perkembangannya, Datuk Seri? Okey, ini merupakan pendekatan drastik dan progresif yang dibuat oleh kementerian. Saya duduk di kementerian ini lebih kurang 8 bulan lamanya. Dan dalam 8 bulan itu pelbagai masalah yang saya lihat dihadapi oleh industri ini keseluruhannya. Antaranya adalah benih padi sah ini. Saya fikirkan masalah ini merupakan masalah yang baru rupanya saya dimaklumkan. Ia merupakan satu masalah yang dah berlanjutan bertahun-tahun lama.
isu pengantaran benih daripada kilang pengeluar benih kepada pesawat. Jadi kita lihat sekarang ni tiada kontrol, tiada kawalan. Sesiapa boleh menjadi ejen untuk mengantar benih padi sah yang disubsidikan oleh kerajaan itu kepada pesawat. Sebab tu kita melihat pesawat at the end of the day membeli benih padi sah ini dengan harga yang agak tinggi. Sehingga RM60 untuk satu kampit 20 kg. So sebab tu bila saya duduk di kementerian ini, kita melihat dan mengolah langkah terbaik untuk mengurangkan manipulasi terhadap pesawat ini. So selepas berbincang dengan Persatuan Pesawat Semenanjung ini, kita come out with the idea that Nafas mesti memainkan peranan yang lebih aktif dalam menghantar benih padi sah kepada pesawat. Yeah. So sebab tu kita lantik Nafas. Nafas mempunyai berapa ratus cawangan PPK di seluruh negara. Dan ada PPK yang ada kapasiti dan capability untuk melaksanakan tanggungjawab pengantaran ini. Ada kenderaan, ada lori dan sebagainya. Ada dana untuk membeli daripada kilang dan mengantar kepada pesawat. So kita guna Nafas. Kita lantik Nafas sebagai the sole agent, pengedar tunggal untuk menghantar benih ini. Dan pada masa yang sama kita letak price ceiling, harga tetap untuk harga padi 20 kg satu kampit. So kalau dulu pesawat beli sehingga RM60 satu kampit. Ada yang membeli daripada ejen ini sehingga RM100 satu kampit 20 kg benih padi. Yeah. So sekarang ini kita letakkan RM35. So maksudnya Nafas melalui PPK yang dilantik ataupun ejen yang dilantik oleh Nafas itu hanya boleh menjual benih padi sah 20 kg satu kampit dengan harga maksimum RM35. So langkah ini diharapkan akan dapat meringankan beban kepada pesawat dan akan dapat mengurangkan manipulasi oleh ejen-ejen yang menjadi ejen pada kilang untuk menghantar benih padi. So ini merupakan langkah drastik yang diambil oleh kementerian. Dan saya harap agar ianya dapat mengurangkan isu manipulasi terhadap pesawat. Selama ini Masih yang terhad, tapi semuanya telah disampaikan dengan jelas dan terang dengan sokongan visual yang cukup menarik. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Dr. Ronald Kehating, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, berkongsi tentang fikrah 7 dan juga bagaimana gerak kerja setelah mendapat bajet yang cukup ampuh untuk menggerakkan sektor pertanian negara. Sekali lagi terima kasih Datuk Seri. Terima kasih banyak. Kabar setia kembali dengan pelbagai lagi agensi pengesian untuk tambah ilmu di MHI Malaysia hari ini.